Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga surah pada Kisra Raja Parsi. Raja Parsi ialah salah satu kuasa besar dunia yang menganut agama Majusi, agama menyembah api. Lain dengan ahli kitab. Rasulullah SAW memerintah ditulis surat pada Kisra Raja Parsi yang menjadi salah satu kuasa besar zaman itu. Di mana suratnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bidi'ayatillah. Fa inni rasulullah ila an-nasi kaffah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Fa aslim taslam. Fa in abaita fa inna isma al-majusi 'alaik. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemerintah Parsi. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang menerima petunjuk, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku dan percaya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Keadaannya yang esa lagi tiada sekutu baginya. Dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Aku mengajak kepada seruan Allah. Maka sesungguhnya aku ialah utusan Allah Rasulullah kepada manusia seluruhnya. Untuk memberi peringatan kepada yang hidup hatinya, dan benarlah hukuman dijatuhkan ke atas orang kafir, orang yang ingkar, yang melawan. Maka Islamlah, nescaya kamu selamat. Maka jika sekiranya kamu enggan, ketahuilah sesungguhnya dosa penganut-penganut Majusi dibebankan kepadamu. Itu tembahan surat Nabi SAW kepada Raja Parsi. Orang yang dipilih membawa surat itu ialah Abdullah bin Huzafah. Huzafah. Bukan Hazar. Huzafah As-Sahmi. Beliau menyerahkan kepadanya, kepada pembesar Bahrain yang berada di bawah pemerintahan Kisra. Benar, surat itu dibawa pada Kisra. Mengikut riwayat, Abdullah bin Huzafah ni boleh menguasai bahasa Parsi. Nabi pilih orang yang layak, yang tahu adab Parsi dan tahu bahasa dia. Apabila dibaca, dia terus mengoyak surat itu. Dia siap koyak surat. Dan berkata dengan angkuhnya, seorang hamba yang hina dari kalangan rakyatku menulis namanya dahulu daripada namaku. Dia menganggap dia besar. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW peristiwa dia koyak surat itu, maka dia terus bersabda dengan berdoa, mazzaqallahu mulkah. Allah mengoyakkan kerajaannya. Mengikut riwayat yang lain, yumazzaqu kulla mumazziqin. Orang yang mengoyak akan dikoyak. Perkaranya tidak sekadar itu. Tetapi Kisra memerintahkan kepada Bazan, pemerintahnya, gubernur dari Yaman, menemui Rasulullah SAW untuk mengancamnya dengan mengutus 2 orang pahlawannya yang dianggap gagah. Membuat surat untuk memaksa Rasulullah SAW datang menemuinya. Apabila kedua orang itu datang menemui Rasulullah SAW,
dan menyampaikan ancamannya, dia diperintah supaya datang pagi besok. Nabi suruh dia mari jumpa pagi esok. Apabila kedua orang itu datang, Rasulullah SAW memberitahu kepada bahawa Kisra telah dibunuh. Ini tanda kenabian. Zaman itu tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada internet, tak ada apa. Malaikat Jibril beritahu. Kisra sudah dibunuh. Kerana berlaku krisis dalam kerajaan dia. Sebenarnya Kisra dibunuh oleh anaknya yang merampah kuasa. Rasulullah SAW menerimanya daripada melalui wahyu malaikat Jibril. Seterusnya Rasulullah SAW menegaskan, beritahu kepada ketua kamu bahawa agamaku dan pemerintahku ini akan sampai ke tempat sampainya kerajaan Kisra. Dan berhenti di tempat berhentinya sepatu dan kaki kuda. Beritahukan kepadanya sekiranya dia menerima Islam, aku berikan kepadanya apa yang ada di bawah pemerintahan dan dia dijadikan pemerintah per kaumnya dan anak-anak buahnya. Ini dia Islam, bukan kapal kuasa. Kalau kamu masuk Islam, kamu tak dipecat. Kamu tu jadi ketua, jadi raja juga. Tak dipecat. Terima Islam. Tapi kalau tak terima Islam, bermusuh dengan Islam, jaga. Islam akan menang. Nabi beritahu kepada dua orang utusan yang dihantar oleh Gubernur Parsi di Yaman. Apabila kedua-dua utusan itu pulang ke Yaman dan memberitahu kepada Bazan, gubernur dia, berita yang diberitahu oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan pergolakan yang berlaku di Parsi dan pembunuh yang mengorbankan Kisra, dan menyatakan janji Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang surat dari Parsi, perutusan raja baru yang menghafal kuasa dan menceritakan perkara yang berlaku di sana. Peristiwa ini menyebabkan Bazan menerima Islam, gubernur masuk Islam, dan menjadi penganutnya dengan disertakan oleh pengikut-pengikutnya. Menjadikan Yaman Islam dengan mudah. Gubernur Parsi yang memerintah Yaman masuk Islam. Dan Bazan ini terus Islam sehingga selepas Nabi SAW wafat, dia terus Islam. Surat pada Raja Rom. Yang keempat, surat pada Raja Rom. Ini Kristian. Rasulullah SAW mengutuskan surat pada Kaisar ataupun Caesar yang memerintah Rom. Orang Arab kata Kaisar, orang Eropah kata Caesar, yang menjadi kuasa besar di dunia sebelah barat. Tulisan itu ialah Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadir Rasulullah ila Hiraqla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Beri salam kerana dia ahli kitab. Tapi salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dipetik dari ayat Quran surah Al-Imran. Maksud surah ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Kan orang Kristian kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa adalah Rasulullah. Ini satu sindiran yang tajam. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Herakl, pembesar yang memerintah Rom, selamat sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu 2 kali ganda pahala. Pahala kamu masuk Islam dan pahala orang ikut kamu masuk Islam. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak mahu Islam, nescaya dibebankan ke atas kamu dosa pengikut-pengikutmu di kalangan orang-orang Kristian. Firman Tuhan, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu ajaran yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak boleh menyembah malaikat kepada Allah sahaja. Ini ajaran Nabi Isa AS. Dan kita tidak boleh menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Itu bukan Nabi Isa bawa. Dan janganlah mengambil oleh setengah di kalangan kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nanti Padri jadi Tuhan. Boleh kuasa ubah kitab Allah. Maka sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Quran mengatakan demikian. Islam adalah agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak ada Nabi yang ikut Kristian, tak ada Nabi yang ikut Yahudi. Yahudi, Kristian itu sudah diselewengkan. Islam adalah asal agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ditugaskan membawa surat ialah Dihyatul Kalbi. Seorang sahabat yang kacau, yang lawa. Dihyah disebut dalam hadis, disebut dalam kitab-kitab. Kadang-kadang Jibril datang berjumpa Nabi merupa dengan diri macam Dihyah. Orang ingat ke Dihyah rupanya malaikat Jibril. Dia seorang yang kacau, yang lawa. Dia diperintah supaya menyerahkan surat itu kepada pemerintah Busra supaya menyampaikannya kepada Raja Rom. Imam Bukhari menceritakan apabila tibanya surat Rasulullah SAW, Raja Rom mencari orang-orang Mekah yang datang berniaga di Syam. Dia siasat. Dia tahu orang Mekah ada berniaga di Syam. Cari. Suruh pegawai dia cari untuk bertanyakan berita dan latar belakang Rasulullah SAW. Dia menghantar surat itu nak tahu pribadi orang yang hantar surat ini. Kebetulan orang yang dipanggil Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah selepas Abu Jahal. Kebetulan berniaga di Syam. Abu Sufyan masa itu kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Masuk Islam masa pembukaan Mekah. Pemimpin Mekah yang mengambil alih kuasa selepas terbunuhnya Abu Jahal dalam peperangan Badar. Maka berlakulah perbualan yang menarik di antara Raja Rom dengan rombongan Abu Sufyan, yang mendedahkan risalah dan kerasulan Rasulullah SAW. Al-Bukhari menceritakan di dalam Sahih bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah menceritakan, lepas dia masuk Islam, Abu Sufyan menceritakan perkara yang berlaku kepada Raja Rom menerima surat Rasulullah SAW, di mana dia mencari orang-orang Mekah yang datang ke negerinya untuk bertanyakan latar belakang Rasulullah SAW. Kebetulan Raja Rom berada di Baitul Maqdis. Kerana memilih kesyukuran yang dianjurkan oleh penganut-penganut agama Kristian bersempena dengan kembalinya salib suci menurut kepercayaan mereka yang telah dirampas oleh Parsi.
Kebetulan orang yang ditemui datang dari Mekah itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang belum menganut Islam. Raja bertanya pada Abu Sufyan, bagaimanakah latar belakang keturunannya Muhammad ini? Abu Sufyan tidak sanggup berbohong. Lalu dia terus menjawab, dia seorang yang berketurunan baik. Raja bertanya, adakah pernah berlaku di kalangan kamu orang yang bercakap sepertinya? Saya menjawab, tidak pernah. Raja bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya orang yang pernah menjadi raja? Saya menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah penganut-penganutnya dari kalangan bangsawan atau di kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya? Saya menjawab, dari kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya. Raja bertanya, adakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurangan? Makin ramai orang ikut dia. Abu Sufyan menjawab, makin bertambah. Raja bertanya, adakah terdapat orang yang murtad setelah mengikut agamanya kerana marah pada ajaran agamanya? Ada tak orang ikut agama dia lari masa itu? Masa ini masa belum hijrah lagi ni. Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah kamu pernah menganggapnya bohong sebelum dia membawa ajarannya? Belum dia mengakui Nabi, dia bohong tak? Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah dia pernah menipu? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Sepanjang masa kami berada bersamanya. Raja bertanya, adakah kamu memeranginya? Kamu lawan dia? Raja menjawab, ya, kami lawan. Raja bertanya, bagaimana jadinya perang itu? Abu Sufyan jawab, silih berganti, kadang-kadang dia dapat mengalahkan kami dan kadang-kadang kami mengalahkannya. Perang Badar, perang Uhud. Raja bertanya, apakah perkara yang dia menyuruh kamu supaya melakukannya? Pun dia ajaran dia. Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh supaya kami menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Meninggalkan apa-apa yang dipegang oleh nenek moyang. Dan menyuruh supaya bersembahyang, bercakap benar. Memelihara kehormatan diri dan menghubungkan silaturahmi. Seterusnya Raja Rom berkata kepada penterjemahnya supaya menterjemahkan jawapannya. Aku bertanya berkenaan keturunan, kamu menjawab dia dari keturunan yang baik. Begitulah para rasul dibangkitkan dari keturunan orang-orang yang baik. Aku bertanyakan, adakah orang lain dari kalangan yang pernah bercakap begitu? Kamu menjawab, tidak. Kalau ada, nescaya dia boleh dituduh menipu orang yang sebelumnya. Aku bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya yang menjadi raja? Kamu menjawab, tidak. Kalau ada, nescaya dia boleh dituduh kerana ingin mengambil kembali kerajaan nenek moyangnya. Aku bertanya, adakah kamu pernah menuduhnya bohong sebelum dia mengaku menjadi rasul? Kamu jawab, tidak. Kalau tidak begitu, berarti dia tidak berbohong terhadap ajaran Allah. Aku bertanyakan, adakah pengikut-pengikutnya dari kalangan bangsawan atau orang-orang yang lemah? Kamu menjawab, dari kalangan orang-orang yang lemah. Sebenarnya begitulah pengikut para rasul, kata Raja Rum. Aku bertanyakan, adakah pengikutnya bertambah atau berkurangan? Kamu menjawab, bertambah. Sebenarnya begitulah keadaannya urusan iman sehingga ia sempurna. Aku bertanya, adakah di kalangan pengikutnya yang murtad kerana marahkan ajarannya? Kamu menjawab, tidak. Sebenarnya begitulah caranya iman apabila kegemilangannya masuk ke dalam hati. Aku bertanya, adakah pernah dia menipu? Kamu menjawab, tidak. Sebenarnya seorang rasul itu tidak pernah menipu. Aku bertanya, apakah suruhannya? Kamu menjawab, dia menyuruh kamu menyembah Allah sahaja. Jangan mengutukan dengan sesuatu yang lain. Melarang kamu menyembah berhala, menyuruh kamu bersembahyang, bercakap benar, menjaga diri.
Kalau benar seperti yang kamu nyatakan, aku percaya dia dapat memerintah apa yang di bawah kakiku ini. Dia akan sampai ke sini. Kuasa dia. Sebenarnya aku tahu bahawa dia akan zahir. Aku tidak sangka dia dari kalangan kamu. Kalau aku ketahui bahawa aku mestilah ikhlas kepadanya, aku bersungguh-sungguh untuk menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, aku menyembah kakinya, kata Raja Rum. Kemudian membaca surat ini, sebaik saja dibaca, maka bising dah majlis itu. Maka berlakulah ujian kepada Raja Rum. Itu sama ada memilih Islam dan tentangan daripada penganut Kristian, atau memilih terus berada di atas singgasana. Tetapi dia memilih kedudukan di atas singgasana. Oleh bagaimanapun, Dihyah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang menjadi utusan Rasulullah SAW, dilayan dengan baik, diberi harta dan pakaian. Tetapi semua hadiah dirompok di tengah jalan oleh perampok di kalangan kabilah Juz'am. Dihyah radhiyallahu anhu sebaik saja tiba di Madinah, terus melaporkan segala yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengerahkan pasukan tentera berjumlah 500 orang untuk bertindak ke atas kabilah Juz'am yang merampok Dihyah. Dia lancarkan serangan dan berjaya merampas binatang ternakan sebanyak 1000 ekor unta. Kabilah ni besar, 1000 ekor unta. Dan menawan jumlah yang ramai. Tetapi seorang yang bernama Zaid bin Rif'ah, yang telah menganut Islam, membantah tindakan itu kerana berlakunya perjanjian damai di antara kabilah itu Rasulullah SAW. Dan rompakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu di samping Zaid dan orang-orang yang telah bertindak mempertahankan Dihyah ketika rompakan itu berlaku begitu, kemalangan. Kabilah ini ada perjanjian dengan Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW memerintah dibebaskan tawanan dan dipulangkan harta rampasan. Ini peristiwa yang menarik dalam perutusan Raja Rum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kepada Al-Mundhir bin Sawi, pemimpin Bahrain atau raja Bahrain, di mana Nabi SAW atas surat. Rasulullah SAW memerintah supaya dihantar surat kepada pemimpin Bahrain Al-Mundhir bin Sawi, mengajaknya kepada Islam. Surat itu dibawa oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Tetapi tidak dijumpai nah surat itu. Yang ada ialah jawapan Al-Mundhir kepada Rasulullah SAW. Mungkin hilanglah. Jadi riwayat-riwayatnya tidak kuat. Tapi ada juga orang riwayat. Jawapan ada pun selepas itu, wahai Rasulullah, menunjukkan dia masuk Islam. Wahai Rasulullah, maka sesungguhnya saya telah membaca surat anda kepada penduduk Bahrain. Di kalangan mereka ada yang kasih kepada Islam, merasa kagum lalu memasukinya. Dan di kalangan mereka ada juga yang bencikannya. Di negeri saya ada orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi. Maka ucapkanlah kepada saya perintahmu berhubung dengan itu. Diriwayatkan Nabi atas surat balas pada dia. Jadi surat Nabi atau asal itu tak dijumpai. Rasulullah SAW mengutus jawapan kepadanya. Yang adanya jawapan Nabi bersurat dia, yang surat Nabi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah idal Mundhir bin Sawi. Salamun alaik. Tuh bi salam. Kan dia masuk Islam ni. Fa inni ahmadu illallahu alladhi la ilaha illahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inni udzakiruka Allahu azza wa jalla. Fa innahu man yansah fa innama yansahu li nafsihi.
Wa innahu man yuti'u rusuli wa yattabi'u amrahum faqad ata'ani. Wa man nasaha lahum faqad nasaha li. Wa inna rusuli qad asnau 'alaika khaira. Wa inni qad syafa'tuka fi qaumik. Fatruk lil muslimina ma aslamu 'alaihi wa 'afawta 'an ahli adh-dhunub. Faqbal minhum. Wa innaka mahma tuslih falam na'zilka 'an 'amalik. Wa man aqama 'ala yahudiyatin aw majusiyatin fa 'alaihi al-jizyah. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Munzir bin Sawi, selamat sejahtera untukmu. Doa Nabi ini. Maka selamatlah dia. Nabi doa makbul. Maka sesungguhnya aku memuji Allah kepada jawapanmu, di mana tiada Tuhan yang lain melainkan Dia, dan aku mengaku bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku mengingatkanmu berkenaan Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya sesiapa yang memberi nasihat, maka kebaikan nasihat itu untuk dirinya. Sesiapa yang taat kepada utusanku dan mematuhi suruhannya, maka sesungguhnya dia mematuhiku. Dan sesiapa yang memberi nasihat bagi menjalankan perkara-perkara yang ditugaskan oleh mereka, maka ia memberi nasihat bagi pihakku. Sesungguhnya utusan-utusanku telah memujimu dengan kebaikan. Sesungguhnya aku memberi syafaatku kepadamu untuk kaummu. Masya Allah. Ini hebat dapat syafaat ni. Maka biarkanlah orang-orang Islam melakukan apa yang mereka anut daripada ajaran Islam. Aku memberi kemaafan untuk orang-orang yang berdosa. Ini radhiyallahu anhum ni. Maka terimalah dari mereka. Sesungguhnya selagi engkau berada dalam keadaan baik, aku tidak memecatmu. Terus jadi raja. Menandakan mereka masuk Islam, jadi raja. Dan sesiapa yang terus menganut agama Yahudi atau Majusi, agama Yahudi, maka hendaklah dikenakan ke atasnya bayaran, yakni jizyah, bayar cukai. Cukai diri. Cukai untuk mempertahankan kedudukan daripada bahaya, menjaga keamanan dan keselamatan. Itu tujuan cukainya. Surat-surat tersebut menunjukkan bahawa Al-Munzir bin Sawi menerima Islam. Dan suratnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Mengikut riwayatnya, Nabi wafat. Lepas tu dia mati. Dia mati lepas Nabi wafat. Cuma dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Surat Hauzah bin Ali, pemerintah Yamamah. Kepadanya ditulis surat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah ila Hauzah bin Ali. Salamun ala man ittaba'al huda. Ada ya tu. Wa'lam anna dini sayadharu ila muntahal khuffi wal hafid. Fa'aslim taslam wa aj'alu laka ma tahta yadak. Suratnya agak keras. Sebabnya orangnya pun keras. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah alaihi wasallam kepada Hauzah bin Ali, selamat sejahtera pada sesiapa yang mengikut petunjuk. Ketahuilah sesungguhnya agamaku akan mencapai kebenaran, sehingga penghabisan sampainya kaki unta dan kuda. Maka Islamlah nescaya kamu selamat. Dan aku jadikan untukmu apa yang telah ada di bawah tanganmu, kalau Islam. Aku tak percaya. Ditugaskan membawa surat itu kepada Salt bin Amr al-Amiri. Apabila surat itu tiba dan dibaca, Hauzah menjawabnya dengan menunjukkan sikap tamak. Dijawab surat Nabi. Alangkah baiknya yang engkau ajak kami kepadanya, dan alangkah bagusnya. Ketahuilah bahawa orang-orang Arab takut kepada kedudukanku.
maka latihlah aku suatu jawatan yang penting, nasaya aku mengikutmu. Belum apa-apa minta jawatan. Pada Nabi dah sebut dah, kalau mau masuk Islam, kekal. Ni belum masuk Islam, minta jawatan dulu. Sampai itu dia memberi hadiah dan memberi pakaian kepada Salt bin Amr al-Amiri. Utusan Rasulullah SAW itu dengan istimewa daripada Hajar. Apabila tiba di ke Madinah, hadiah itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Apabila suratnya dibaca dengan tegas, Rasulullah SAW menolak permintaannya. Apabila kembali dari kemenangan menguasai Mekah, Rasulullah SAW ditanding oleh malaikat Jibril memberitahu berita kematian Hawzah. Jibril beritahu orang sombong itu dah mati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jagalah. Sesungguhnya akan keluar dari negeri Yamamah seorang pembohong yang mengaku menjadi Nabi selepas aku. Dan akan dibunuh, kata Nabi. Salah seorang dari para sahabat bertanya, siapakah akan membunuhnya? Rasulullah SAW, kamu dan para sahabat kamu. Maka berlaku sempena seperti yang ditegarkan oleh Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan baca kisah zaman Khulafa' Rasyidin, di mana puak ini diserang oleh bala tentera Islam. Surah Al-Haris bin Abi Shamar Al-Ghassani, pemerintah Damsyik, Dimash. Rasulullah SAW memerintah supaya ditulis sepucuk surat kepada Al-Haris bin Abi Shamar Al-Ghassani, pemerintah Dimash, yang kandungannya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Al-Haris bin Abi Shamar. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana bihi wa saddaq. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la syarika lah. Yabqa laka mulku. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Haris bin Abi Shamar, selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk, beriman dan percaya kepadanya, pada Allah. Dan sesungguhnya aku mengajakmu kepada beriman kepada Allah dengan mengesahkannya sahaja yang tiada sekutu baginya. Nasib berterusanlah kerajaanmu kalau kamu masuk Islam. Yang ditugaskan membawa surat itu ialah Syuja' bin Wahab dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Apabila disampaikan surat itu kepadanya, dia terus berkata, siapakah yang berani mencabut kerajaan dariku? Aku siap menentangnya. Akhirnya dia tidak masuk Islam. Dia sombong. Dan kita akan baca kisahnya kemudian. Kemudian surat kepada Raja Oman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kepada Raja Oman. Oman ialah sebuah negeri di daerah Teluk. Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya ditulis kepada Raja Oman, Jaafar bin Al-Julanda. Al-Julunda. Bukan Jalandi, Al-Julunda. Dan adiknya Abd. Surah itu mengandungi isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Jaafar wa Abdillahi wa Abdi wa Abdi ibni wa Abdi, baik di bawah tu, ila Jaafar wa Abdi ibni Al-Julunda. Salamun ala man ittaba'al huda. Man ittaba'al huda, bukan alif lam tu, alif saja. Ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa inni ad'ukuma bini'ayatil Islam aslima taslama fa inni Rasulullah ila nasi kafah
li'unzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Fa innakuma in aqrartuma bil islami wallaytukuma wa in abaituma an tuqirra bil islam fa inna mulkakuma zail wa khilun tahillu basahatikuma wa tazharu nubuwati ala mulkikuma. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar bin Abad ibnai Al-Julunda. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang menerima petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku menyeru kepada kamu berdua kepada seruan Islam. Islamlah nescaya kamu berdua selamat. Maka sesungguhnya aku ialah utusan Allah Rasulullah kepada manusia seluruhnya, supaya memberi amaran kepada sesiapa yang hidup hatinya, dan hukuman Allah ke atas orang-orang yang ingkar, yakni kafir. Maka sekiranya kamu berdua percaya kepada Islam, nescaya aku jadikan kamu berdua sebagai pemimpin di tempat kamu. Dan sekiranya kamu enggan untuk beriman, untuk berikrar, percaya kepada Islam, maka kerajaan kamu berdua akan hilang. Ba'da tentera berkuda akan sampai di halaman kamu, dan kenabianku akan menang mengatasi kerajaan kamu. Surat yang sangat tegas. Orang yang dipilih membawa surat ini ialah Ammar bin Al-As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang bijak berhujah. Seorang diplomat. Sahabat dianggap sebagai diplomat yang licik. Ammar bin As. Beliau telah mengambil langkah yang bijak sana dengan menemui adiknya Abd terlebih dahulu, kerana dia lebih lembut dan mudah untuk berkira bicara. Ammar memperkenalkan dirinya sebagai utusan Rasulullah SAW. Jadi amanahkan surat kepada mereka berdua. Mereka berdua, dua bersaudara, supaya menerima Islam. Lalu Abad bertanyakan Ammar tentang Islam. Ammar menceritakan kepadanya bermula daripada mengesahkan Allah, tidak menyertai dengan sesuatu yang lain, menolak syirik, dan menerangkan kewajipan zakat yang diambil kepada orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan yang memerlukan bantuan. Diterangkan juga beberapa perkara berkenaan akhlak Islam, seperti mengharamkan arak, judi, berzina, membunuh dengan zalim, bermusuh-musuh. Di samping diberitahu bahawa Raja Habasyah telah menjadi Islam. Kerana Bi'ah ni pernah pergi Habasyah. Menyaksikan Raja Habasyah masuk Islam. Diikuti oleh rakyatnya dengan tidak mengira pengaruh kerajaan Rom yang menjadi kuasa besar dunia, dengan beraninya membatalkan bayaran ufti kepada kerajaan Rom yang dibayarnya selama ini, dan beberapa perkara lain, sehingga Abad tertarik dengan Islam. Tetapi dia sangat bimbang kalau saudaranya yang menjadi raja itu tidak menerima. Dia minta tangguh dulu, dia berjumpa raja dulu. Akhirnya surat Abdullah Rasulullah SAW diserahkan oleh Jaifar setelah mengemukakan beberapa soalan-soalan untuk penjelasan, untuk mengetahui sikap kabilah Quraisy terhadap Islam,
setelah Ammar memberitahu bahawa Quraisy telah menerima Islam, sama ada kerana kasihkan Islam atau takutkan perang. Lalu Jaafar meminta tangguh sehingga besok hari. Akhirnya Jaafar dan Abbad menganut Islam dan terus menjadi pemimpin daerah Oman. Demikianlah beberapa perutusan Rasulullah SAW kepada raja-raja dan pemimpin di zamannya, mengajak mereka kepada Islam seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada menjadi Rasul seluruh manusia. Negeri yang mudah dipergi masa itu, yang mudah sampai, disampaikan risalah, surat. Dan banyak negara-negara lain tak disebut di sini. Disebut dalam kitab-kitab yang lain, yang lebih panjang. Apa disebut ini contoh saja. Bahawa Nabi telah menghantar surat pada raja-raja menyampaikan dakwah Islam ke negeri yang boleh sampai pada masa itu. Hubungan dengan orang-orang bukan Islam bermula bersuluh Hudaybiyah sehinggalah perutusan kepada raja-raja dan pemimpin dengan sikap mereka yang berbeza-beza. Ada yang menerima Islam, ada yang tidak menerima tetapi menunjukkan sikap damai. Dan ada pula yang menentang dengan sekeras-kerasnya. Kesemua yang berlaku dan tindakan Rasulullah SAW terhadapnya memberi pengajaran yang banyak dalam perkara-perkara hukum terhadap orang-orang yang bukan Islam. Yang pertama-tamanya menunjukkan bahawa Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan dan tidak memaksa dalam menyuruh supaya menerima Islam dan bertegah terhadap sesiapa yang menghalangnya. Ini aspek-aspek yang penting. Yang pertama, konsep hubungan antara bangsa yang mendahulukan perdamaian. Yang kedua, menyampaikan dakwah. Ketiga, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan mengajak orang masuk Islam. Kerana Islam itu mestilah dengan rela hati, dengan ikhlas hati. Kalau paksa, mencetuhkan tidak ikhlas, melahirkan munafik. Mestilah masuk Islam dengan redha. Dalam masa yang sama, tegas menegakkan Islam dan mempertahankannya. Kepada mereka yang menerima Islam menjadi sebahagian daripada umat Islam, yang menjadi raja dan pemimpin terus dengan jawatan mereka. Tetapi mereka hendaklah melaksanakan Islam sepenuhnya. Bila dah masuk Islam, kena laksanakanlah hukum-hukum Islam. Kerana orang Islam mesti menyerah diri pada hukum Allah Ta'ala. Kena masuk Islam semuanya. Bukan saja mengucap 2 kalimat syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji, termasuklah melaksanakan syariat Islam di negeri yang dia perintah. Bukan matlamat golongan dakwah itu sukakan jawatan. Tetapi yang penting ialah kewajipan mendaulatkan syiar Allah SWT. Mendaulatkan syariatnya. Sesiapa yang layak dan bersifat dengan sifat-sifat kepimpinan Islam, maka dialah yang diserahkan amanah. Dan orang-orang yang bersifat Islam tulen tidaklah menerima jawatan kerana kasih kejawatan, tetapi menganggap ia adalah suatu tanggungjawab yang besar. Adapun kepada mereka yang tidak menerima Islam, maka ternyata beberapa perkara menjadi hukum telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ialah yang pertama, mengadakan perjanjian damai dengan negara-negara bukan Islam secara gencatan senjata dan menghentikan tindakan ketenteraan dengan syarat-syarat dan tempoh yang dipersetujui bersama. Perkara ini berlaku dalam suluh Hudaybiyah di antara Rasulullah SAW dan musyrikin Mekah. Berpandukan firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah.
Jika sekiranya orang cenderung pada perdamaian, mereka cenderung pada perdamaian, terima perdamaian itu dan bertawakal kepada Allah. Kerana Islam mendahulukan perdamaian. Masalah tipu, terserah pada Allah Ta'ala. Yang penting, damai, peluang kita menyampaikan Islam dahulu. Kedua, walaupun mereka tidak menerima Islam, tetapi mereka tidak dipaksa. Dengan syarat gerakan Islam dan dakwahnya jangan diganggu. Jangan menceroboh negara Islam dan penganutnya. Dan jangan menunjukkan keangkuhan terhadap Islam dan penganutnya. Ini ternyata dijelaskan dalam beberapa perutusan yang telah disebut nahnya terdahulu. Ketiga, perjanjian yang berlaku di antara negara Islam dengan individu yang dinamakan di zaman ini dengan kerakyatan. Orang bukan Islam yang mengadakan perjanjian ini dinamakan ahli zimmah atau zimmi. Mereka diizinkan berada dalam negeri Islam, menjadi rakyat, melakukan ibadah menurut cara agama mereka, melakukan upacara yang tidak mengganggu, melaksanakan peraturan nikah kahwin dan berkeluarga, mencari nafkah dengan melakukan kegiatan ekonomi, di samping mereka hendaklah mematuhi syariat Islam yang berkaitan dengan muamalah, seperti pengharaman riba, hukum-hukum jenayah dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Mereka hendaklah dilayani dengan adil kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man khasamtuhu yaumal qiyamah." Maksudnya sesiapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang kafir jadi rakyat dalam negara Islam, maka dia berbantah denganku pada hari kiamat. Sesiapa yang berbantah denganku, aku menentangnya dari kiamat nanti. Menunjukkan bahawa kita tak boleh zalim terhadap orang bukan Islam yang menjadi rakyat kita. Perkara ini menjadi perbincangan panjang di kalangan para fuqaha. Ada di antara mereka yang menentukan hanya kepada ahli kitab dan majusi sahaja. Berdalilkan firman Allah Ta'ala, "Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." Surah At-Taubah ayat 29. Artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak juga kepada hari akhirat. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menganut agama yang benar, yakni Islam. Mereka itu di kalangan ahli kitab, yang Yahudi dan Kristian. Sehinggalah mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk kepada pemerintahan Islam. Mazhab Syafi'i berdalilkan pada ayat ini. Syafi'i dan sepertinya. Adapun Majusi berdalilkan surat Rasulullah SAW kepada Munzir bin Sawa ataupun Sawi yang telah kita baca dahulu. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Iaitulah golongan Yahudi, Kristian dan Majusi saja yang boleh jadi rakyat negara Islam. Ini pendapat Syafi'i dan ulama sepertinya. Dalilnya ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya membenarkan juga kepada penganut-penganut agama lain, seperti Hindu, Buddha, penyembah bintang dan lain-lain, dengan mengkiaskan hukuman ke atas orang Majusi. Kerana perkembangan masa Nabi sekadar batas Majusi saja. Tak ada penganut agama lain. Maka Abu Hanifah berijtihad. Pandangan Abu Hanifah lebih kuat. Kerana
mengikut maqasid syariat, dakwah Islam kepada seluruh manusia. Bukan saja ahli kitab dan orang Majusi. Semua manusia tanpa mengira agama mesti diajak. Termasuk mereka tak ada agama. Dan masuk Islam itu tanpa paksaan. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat Abu Hanifah. Oleh kerana itulah maka ulama-ulama kita yang berdakwah di alam Melayu ini, walaupun mereka bermazhab Syafi'i, dalam masalah kerakyatan mereka pakai mazhab Abu Hanifah. Kerana mazhab Syafi'i ini pada awalnya berada di Hijaz. Tak ada Buddha, tak ada Hindu, tak ada penganut agama lain daripada Kristian, Yahudi dan Majusi. Ada musyrikin Arab, tidak diizinkan kepada mereka malaikat menerima Islam atau kekerasan bersenjata kerana keistimewaan bumi Arab, pelantikan Rasul di kalangan mereka, dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab itu Nabi perangi kaum Quraisy, kaum dia habis-habisan. Untuk memahami selanjutnya, bolehlah dirujuk kepada kitab-kitab fiqh. Bahkan ada kitab-kitab yang khusus membincangkan secara perbandingan mazhab menurut perkembangan masyarakat yang dipimpin oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.